Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 8. Muka surat 8, baris yang ke-10, baris yang ke-11 daripada atas. Surat 8 baris ke-11 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka berkehendak ia seseorang hamba tiba-tiba, yakni pada ketika itu, pada ketika berhadap hamba akan halangan nafsu, kepada bahawa mengekang akan dia, mengekang makna mengawal akan dia, akan nafsu, dengan kekang takwa, dengan kekang takwa, dengan takwa yang diserupakan dengan kekang pada pihak keadaan tiap-tiap dari keduanya, menegahkan akan Tuhan daripada menuruti menegah akan Tuhan daripada menuntuti lepas dan tak reti. Mana kekang takwa yang diserupakan dengan kekang. Kekang ni tali tu nah, tali kekang. Jadi kalau ada tali kekang tu, contohnya tali kekang hak di kuda, maka tali kekang tadi tu dapat mengawal kuda tu daripada larilah. Jadi kalau nafsu ni pula, nafsu ni takwa ini akan mengekang, akan mengawal akan nafsu daripada menuruti akan lawan kebajikan, yang mana terdahulunya nafsu ni diperangaikan dengan lawan kebajikan. Hak lawan kebajikan tu suka sangatlah nafsunya, hak kebajikan tu payah nafsunya. Jadi apabila ada takwa, maka takwa inilah yang akan mengkekang, yang akan mengawal nafsu daripada mengikuti akan lawan kebajikan, supaya tinggal baginya, supaya tinggal baginya tinggal oleh nafsu baginya, bagi hamba, dengan bahawa hamba ni dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiada putus ia, tiada putus nafsu daripada jalan ibadah, maka tiada putus ia, supaya tinggal baginya, maka tiada putus ia, supaya tinggal, mana tinggal oleh nafsu baginya, bagi jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tiada putus ia, yakni tiada putus nafsu daripada jalan ibadah, dan supaya mengikut baginya, supaya mengikut oleh nafsu baginya, bagi hamba, maka tiada melapaukan akan haknya, tiada melapaukan akan haknya. Kalau kita tiada melampaui lah, kalau kita tiada melampaui hak dia
Tulis tu tiada melampaui tu nah. Tiada melampau akan haknya. Tiada melampaui akan haknya. Saya pun tak tulis apa ni, cuma tulis mim tu bagi bawah, pe tu bagi atas. Begitulah. Lepas tu bacanya melapaukan. Baca kitab dulu hak ejaan dia. Barulah kita balik pada ejaan hak kita faham. Tak salah ejaan ni. Tapi ejaan lamalah. Tiada melapaukan. Mana apa? Tiada melampaui oleh nafsu akan haknya, akan sakatannya, maka dipakai akan dia. Diguna akan dia, akan nafsu pada yang patut. Pada yang patut, pada perkara-perkara yang maslahat pada agama dan yang cerdik-cerdik, yakni benda yang dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila nafsu ikut hamba, maka nafsu tidak akan melampaui had. Maka nafsu itu digunakan pada perkara yang patut dan perkara yang cerdik-cerdik. Perkara yang patut ni perkara yang bermaslahat untuk agama, dan yang cerdik-cerdik ni perkara yang dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang cerdik ni hak dapat petunjuk daripada Allah. Yang tak dapat petunjuk daripada Allah tu, dia akan melakukan perkara yang bodoh. Itu perkara yang tak dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak dapat petunjuk daripada Allah tu cerdik lah. Contohlah kita kata, kita bangun awal semai subuh, cerdik tu. Tapi kalau kita tak bangun, orang bang subuh pun tak bangun, siapa kecerah, bodoh tu. Ada ni. Orang tak semai subuh, bodoh lah. Sebab apa bodoh? Neraka tu tak semai subuh tu. Kalau cerdik, dia akan buat perkara yang menyelamatkan dia daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan perkara yang kebaikan. Itu buat panggil cerdik. Tiba-tiba tak semai subuh, bodoh lah. Sebab apa? Sebab dia nak menempuh akan api neraka. Tempuh. Mana dia tepuh dah. Dia tepuh dah akan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang cerdik-cerdik ni maknanya perkara-perkara yang dapat petunjuk. Maka berkehendak ia hamba, tiba-tiba, maknanya pada ketika itu, pada ketika nafsu ini terlebih sangat sukar untuk dikawal. Yang mana nafsu ni nak buang nafsu tak boleh, nak asingkan nafsu daripada diri kita tak boleh. Adapun dunia boleh dibuang dengan zuhud. Dunia kita boleh buang dengan zuhud. Zuhud ni berpaling hati daripada dunia. Hati tu tinggal dunia, boleh buang lah. Kalau dunia boleh buang, sebab kita bicara sekarang adalah berkaitan dengan 4 perkara yang menegah daripada amal ibadah. Aqabah yang ketiga, aqabatul awaik. Perkara-perkara yang menegah kita daripada memperbanyakkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertamanya dunia, yang keduanya manusia, yang ketiganya syaitan, yang keempatnya nafsu. Ini bicarakan nafsu. Jadi kalaulah kata dunia boleh kalau kata dunia boleh dibuang, dan kita kata boleh buang dunia di hati. Buang dunia di hati, zuhud ni pula dia ada peringkat-peringkat lah pulaknya. Zuhud ni ada dia punya peringkat-peringkat dia lah. Kalau kata buang licin langsung, tidak ada dunia di hati, itu maqam para sahabat radhiyallahu anhum. Itu maqam aulia. Di hati mereka langsung tidak ada sedikit pun dunia. Di hati mereka bukan tidak ada dunia, bahkan di hati mereka tidak ada aghyar, maknanya barang yang selain daripada Allah. Tidak ada di hati mereka.
Bukan dunia sahaja yang tidak ada di hati mereka. Sunyi bukan hanya dunia, sunyi kosong daripada aghyar, daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya kosong bersih daripada aghyar, daripada sebarang yang selain daripada Allah, termasuk dunia. Tapi bukan hanya dunia tidak ada di hati mereka, selain daripada Allah tidak ada di hati mereka. Dunia ke akhirah ke, itu semua dipanggil aghyar, selain daripada Allah. Bukan dunia sahaja dipanggil selain daripada Allah, akhirah pun dipanggil makhluk, yakni barang yang selain daripada Allah. Di hati mereka ini yang sampai maqam fana, sampai maqam baqa, maqam para sahabat radhiyallahu anhum, maqam para aulia. Bukan kata dunia tidak ada di hati mereka, bukan akhirah pun tidak ada di hati mereka. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai tahap ni mereka beribadah semata-mata kerana Allah. Kerana dunia memang tak ada awal-awal. Dan kerana akhirah pun tidak ada. Itu dia panggil apa? Itu dia panggil nafsu ukhrawi, dia panggil. Nafsu lagi tu. Ada keinginan lagi. Ada nafsu lagi. Ada keinginan laginya. Walaupun nafsu keinginan ukhrawi sekalipun. Mana nafsu keinginan ukhrawi? Nak syurga. Nak bidadari. Tu nafsu belaka tu. Tu dia panggil nafsu ukhrawi, dia panggil. Tapi tetap dipanggil nafsu, tetap dipanggil aghyar selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana syurga selain itu makhluk Allah, bidadari itu makhluk Allah, barang yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal ibadah kerana nak syurga, kalau amal ibadah kerana nak bidadari, buat ibadah kerana nak lepas daripada neraka, maknanya bukan lagi kerana Allah, tapi kerana makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kerana nak pada syurga, makhluk Allah. Nak pada bidadari, makhluk Allah. Nak lepas daripada neraka kerana takut akan makhluk Allah. Sebab neraka ni panas sangat, seksaan yang bersangatan. Tapi neraka tetap makhluk Allah. Jadi nak lari daripada makhluk Allah neraka, berarti masih lagi takut kepada makhluk. Masih lagi takut kepada makhluk. Takut kepada apa? Takut kepada neraka. Dan neraka bukan khalik. Neraka adalah makhluk Allah. Seumpama ni dia panggil orang yang masih lagi ada nafsu. Ada selain daripada Allah di hati. Nak kepada makhluk, takut kepada makhluk. Nak kepada syurga, makhluk. Takut daripada neraka, mana takut kepada makhluk. Faham tak ni? Mana apa? Di hati masih lagi ada selain daripada Allah. Tak ada salah ni hak nafsu ukhrawi ni. Faham tak ni? Tapi kalau cerita hak kata bersih suci sesuci-sucinya hati, tidak ada melainkan hanya ada Allah, bukan hanya tidak ada dunia semata-mata, bukan selain daripada Allah, termasuk akhirah pun tidak ada di hati mereka. Siapa ni? Para sahabat, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Ni cerita. Faham tak ni? Lepas tu kita nak lopak duduk situ. Sekarang ni adalah jalan pitah. Jalan pitah. Belajar dah apa? Tahu belajar tauhid pun kemudian, belajar fiqh pun nantilah, belajar tasawuf pun nantilah, taubat, qada sembahyang, qada puasa nantilah, wa amma. Siapa dia kata sampai maqam ni? Yang ada di basirah hanyalah ada Allah. Bersih hati barulah belajar kemudian. Ni hak shortcut dia panggil. Nak ambil lah. Hak jalan minhajul abidin. Yang pertama ilmu. Tak ada ilmu tak ada bicara. Tapi hak shortcut seumpama ni memang cepat Cepat. Dia cepat siapa? Dia tekan butang dia tu, naik siapa tu ke atas sekali. Tak payah melangkah satu tangga, rebus tangga je. Kita kata tu ni lambat. So main tangga ni kita tekan lift, dia pun bawa kita siapa atas lalu. Ilmu semula. Ni. Nak ambil lah. Hak pasang gitu. Tak ni.
Ini cerita hak bersih, hati sebersih-bersihnya bukan hanya daripada dunia, bukan daripada selain daripada Allah, termasuk akhirat. Adapun kita bicara bab syariah ni, nak syurga, nak bidadari, ijma' ulama dipanggil ikhlas. Ijma' ulama dipanggil ikhlas. Ini huraian dalam syarah hikam syarahan Taqu Pulau Manis, kitab haqiqah. Kitab hikam syarahan hak Jawi tu hak Taqu Pulau Manis. Dalam syarah hikam tu menyatakan bahawa beramal ibadah kerana nak syurga, nak pahala, ikhlas ijma' ulama. Dipanggil mukhlisin dah. Tapi tak sampailah ikhlas peringkat muhibbin, tak sampailah ikhlas peringkat muwahhidin. Peringkat muhibbin ni yang benar-benar kasih akan Allah, maka nak Allah lah, bukan nak syurga, bukan nak bidadari. Orang yang benar-benar kasih pada seseorang, dia nak kepada seseorang ke dia nak barang kepunyaan seseorang. Kalau tak banding hak ni kasih sesama makhluk ni lah. Orang kasih sayang cinta kepada seseorang. Dia kasih sayang cinta kepada seseorang tu betul-betul kepada seseorang tu ataupun barang yang ada pada seseorang tu. Mana barang yang ada pada seseorang tu? Dia orang harta banyak, pakat tinggi. Nak hak mana? Nak tuang dia ke nak barang dia dituang dia? Kalau tuang yang sama tapi harta tak ada. Kalau tuang yang sama tapi pangkat tak ada, nak lagi ke? Kalau nak cari orang yang betul-betul nak ketuang, bukan nak pada barang yang dia dituang, kena buat macam Piramli itulah. Macam Piramli tu hak ni, hak bubuh dalam kukus bukusan apa kan? Hak kain tu buat apa nak panggil? Bukusan apa? Hak galah atas belakang dah. Buat cara begitulah. Nak cari orang yang nak kepada tuan, bukan nak kepada barang yang daripada tuan. Mana? Orang tak penting ke tuan? Jangok ke tak jangok ke, handsome ke tak handsome ke, tak boleh makan dia kata. Dia nak kepada barang yang ada pada tuan. Seumpama tu kasih sayang cinta pada seseorang ke, kasih sayang cinta kepada barang yang ada pada seseorang. Mana? Ada ni. Jadi maknanya kalau betul-betul muhibbin, kasih akan Allah, hanya nak Allah lah, bukan nak makhluk, barang kepunyaan Allah. Sama ada syurga, sama bidadari ataupun nikmat-nikmat dalam syurga, itu dipanggil barang makhluk Allah. Itu orang yang betul-betul muhibbin, kasih akan Allah, mahabbah khasah lah, mahabbah peringkat sahabah, kasih peringkat awliya lah. Tidak ada malaikat, hanya ada Allah. Ini panggil ikhlas peringkat muwahhid ni, peringkat muhibbin dan peringkat muwahhidin. Muwahhid ni orang yang mentauhidkan Allah, tauhid khas. Ni tauhid awliya, bukan tauhid pegangan. Tauhid pegangan semua orang Islam yang beriman tauhid dah kelah buat pegangan tu. Ni hak tauhid peringkat awliya, tauhid khas dia panggil. Itu bicara lain tu. Sebab apa? Sebab di hati hanya ada Allah, tidak ada yang lain. Pandai. Tapi kalau nak kepada syurga, nak kepada bidadari, nak lepas dari neraka Allah, tadilah ijma' ulama ikhlas. Tapi lama kurnia Allah Ta'ala, akhirnya semata-mata nak akan Allah. Itu atas kurniaan. Macam orang tadilah, dia mulanya memanglah kerana barang benda yang ada pada seseorang. Sebab dia banyak harta, dia orang pakat tinggi, gaji besar, mula-mula. Bila dia hidup bersama apa semua dengan kebaikan, akhirnya di hati dia betul-betul sayang pada tuang dia. Kalau tuang dia harta habis, muflih tuang dia nya, pakat pun tak ada dah, habis dah pakat dia nya, maknanya kerja pun kena buang dah. Contohnya dia tetap setia bersama. Sebab apa? Sebab dia sudah kasih pada tuan. Walaupun mula asalnya dia nak kepada harta pangkat yang ada pada tuan tu asal dia, pandai ni. Tapi apabila tuang tu baik apa semua, hidup bersama apa semua, akhirnya dia naik kepada kasih akan tuang, bukan kepada barang dah. Tapi kalau kekal kasih nak kepada harta tadi,
Bila tuang tu bengkerak, larilah dia cara lain lah pula. Tu pesen tu. Pandai ni. Tapi daripada mulanya nak kepada barang yang daripada seseorang, akhirnya naik kepada semata-mata kasih pada seseorang. Samalah juganya. Wa aman ibadah memang nak kepada syurga, pahala, nak bidadari. Permulaan. Akhirnya naik kedudukan di sisi Allah atas kurniaan. Ini kena letak molek ni. Jangan pula buat amal ibadah kerana nak pahala, bukan panggil ikhlas lagi, masih lagi mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab memanglah dalam syarah hikam Taqu Pulau Manisnya menyatakan bahawa orang buat ibadah kerana nak pahala ni seumpama penyembah berhala. Orang buat ibadah kerana nak pahala seumpama penyembah berhala. Tapi jangan pergi hura dengan tak belajar. Bukan sama dengan penyembah berhala itu mensyirikkan Allah. Faham tak ni? Bukan maksud dia begitu. Maksud dianya, orang ni semua berhala kenapa? Kerana anggapan puak kafir ni berhala boleh bagi manfaat. Sebab dia disembah. Jadi orang buat ibadah kerana nak syurga pahala ni, dia beranggapan ibadah dia akan dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Walaha syurga tak syurga ke atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat bandingan. Tapi jangan pergi hura pula. Tengok ni ayat kitab Hikam Syarah Taqu Pulau Manis ni. Wa amal ibadah kerana nak syurga seumpama penyembah berhala, masih lagi mensyirikkan Allah. Salah sangat-sangat. Sebab di huraian yang sama dalam syarahan Hikam Taqu Pulau Manis ni, buat amal ibadah kerana nak pahala, nak syurga, ikhlas ijma' ulama. Lepas tu dibicarakan pula seperti penyembah berhala. Jadi beranggapan seumpama tu wa amal ibadah, kira amal ibadah ni lah yang beri kita syurga, amal ibadah ni yang beri kita bidadari. Walah syurga kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak kurniakan syurga, walaupun permulaannya taat, tapi kalaulah Allah kehendaki bahawa seseorang tu tidak akan dikurniakan syurga, akhirnya tak akan balik dia daripada ketaatan kepada kejahatan, akhirnya mati su'ul khatimah wal izbillah. Tak ada ni. Bila Tuhan tidak kehendak dia untuk dikurniakan syurga, walaupun permulaannya taat, tapi dah Tuhan tidak kurnia di syurga, akhirnya Tuhan palingkan dia kepada kejahatan. Jadi itu kena letak molek lah. Jadi maknanya dunia, kita bicara sekarang dunia ni, dunia boleh dikosong daripada hati dengan uzlah. Adapun nafsu tak boleh. Kemudian manusia boleh dunia boleh dizuhudkan, manusia boleh diuzlahkan, diasingkan. Syaitan boleh dikalahkan dengan zikrillah. Adapun nafsu tidak. Nafsu adalah diri kita sendiri, tidak boleh dihilangkan, tidak boleh diasingkan, dan tidak boleh dikalahkan, melainkan kena kekang dengan kekang takwa. Kemudian nafsu pula Imam Ghazali mengatakan bahawa terdahulunya nafsu ni tidak ditomokkan, tidak ditabiahkan, tidak dimajbulkan pada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Bahkan nafsu ni diperangaikan. Nafsu ni pertama, nafsu ni tidak ditomokkan, tidak diharapkan pada melakukan ibadah kepada Allah. Sebaliknya nafsu ni diperangaikan, ditabiahkan, dimajbulkan dengan lawan kebajikan. Ini Tuhan jadikan. Nafsu ni nak harap kepada kebajikan, ketaatan, tak boleh nak harap. Hak nafsu hak asal. Sebaliknya nafsu ni diperangaikan atas lawan kebajikan, diperangaikan, ditabiahkan, diperangaikan, dimajbulkan atas lawan kebajikan. Dipanggil apa ni? Dipanggil semula jadi. Nafsu ni lawan kebajikan, semula jadi. Tabiah, majbul dipanggil. Tabiah semula jadi dan lawan kebajikan. Tabiah semula jadi ni, hak ni tetap hak Tuhan belaka. Pandai ni. Cuma disebut sebagai tabiah semula jadi.
diperangaikan, ditabiahkan, dimajbulkan. Sebab hak Arab disebutnya izhiya majbulatun ala diddil khairi, kerana ia nafsu majbulatun, dimajbulkan, ditabiahkan. Di sini diterjemah diperangaikan atas lawan kebajikan. Dia majbul ni macam kita biasa sebut tu lah, malaikah. Malaikah ni jibili dia panggil. Secara jibili, secara tabiat bertaat akan Allah Subhanahu wa taala. Malaikah ni dengan jibili. Tuan jadikan malaikah ni memanglah taat akan Allah Subhanahu wa taala secara semula jadi, secara jibili, secara tabiat. Tuan jadi dia gitu dah. Nafsu-nafsu tak ada. Tuan jadi gitu dah malaikat secara jibili akan taat kepada Allah, mentauhid dan taat akan Allah Subhanahu wa taala. Sebab malaikat sama macam kita juga mentauhid akan Allah Subhanahu wa taala, tetapi secara jibili dia panggil, secara semula jadi. Pandai ni. Secara jibili, secara tabiat, secara semula jadi, itu hanya sandar pada zahir sajalah. Hakikatnya semuanya hak Tuhan lah ke. Malaikah tu ta'ah adalah qada dan qadar Allah, af'alullah. Malaikah macam manusia juga, makhluk tidak ada sebarang peranan, semuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sebut malaikah secara jibili, secara tabiah akan mentauhid dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan lepas daripada Allah, bukan, semuanya adalah qada dan qadar, cuma disebut sebagai semula jadi. Begitu macam nafsu lah kita bicara sekarang. Nafsu ni secara majbulnya, secara semula jadinya, diperangaikan atas lawan kebajikan. Tapi nafsu yang lawan kebajikan ni adalah datang daripada qada dan qadar Allah. Semuanya af'alullah, perbuatan Allah Ta'ala belaka. Bukan nafsu tu sendiri, tapi disandarkan kepada nafsu ada secara majaz sahaja, letak secara zahir. Begitulah nafsu secara zahirnya. Tuhan jadikan nafsu ni dari nak haraplah kepada ketaatan, kepada kebajikan. Nafsu ni secara majbulnya, secara tabiahnya, secara semula jadinya, secara diperangaikan atas lawan kebajikan. Nafsu pasal itu. Adakah nafsu sendiri yang lawan kebajikan? Tidak ada, melainkan kesemuanya qada dan qadar Allah, kesemuanya af'alullah. Ini apa? Sandar pada makhluk belakalah ni, sebab nafsu ni makhluk Allah. Sekarang ni kitab Minhaj menyandarkan bahawa nafsu tu diperangaikan atas lawan kebajikan. Nafsu tu dimajbulkan, ditabiahkan atas lawan kebajikan. Nafsu makhluk tidak ada peranan. Semua yang berlaku qada dan qadar Allah, af'alullah. Di sini ni sandar pada makhluk lah ni orang panggil. Ada ni. Sandar pada makhluk tak ada salah apa-apanya. Sandar pada makhluk tak ada salah, sandar secara majaz sahaja, letak, bukan hakiki. Hak ni kalau kata makan obat sembuh, makan nasi kenyang, bubur syirik dah, tak ada iman dah, tu pun orang tu ajaran sesat seumpama tu. Orang banyak share ajaran sesat seumpama ni. Dia share. Ambil tuan guru, letak nama tuan guru. Bukan tuan guru, kita orang jahil. Tuan guru kok mana? Kalau kata makan ubat sembuh, kalau kata makan nasi kenyang, tak ada dah. Syirik akan Allah, tak ada iman dah tu, tak ada iman dah. Sebab semua tu kodak-kodak kan. Lepas tu letak tuan guru, itu bukan tuan guru, tuan jahil dia panggil. Itu hanya lepas telan Panadol suti, hilang pening kepala. Lepas makan obat darah tinggi kecil manis, stabil darah tinggi kecil manis. Itu cakap asbab. Lepas makan, lepas minum, hilang lapar, hilang dahaga. Sebab apa? Sebab makan minum dah. Tu hanya cerita asbab. Pasang kipas, pasang aircon, barulah hilang panas, sejuk rasanya. Pandai ni. Bila ambil cermin mata pakar, barulah nampak, boleh baca. Kalau tak ada cermin mata, tak boleh nak baca. Mata kita ni tak nampak dah. Bila ada cermin mata kok, barulah boleh baca. Itu hanya majaz saja, letak sahaja. Hakikinya qada qadar, orang beriman tetap dah situnya, ada besar ada tunya.
Oh ni kalau kata makan ubat sembuh, makan nasi kenyang, minum air yang dahaga, Allah siapa ke tak ada iman. Syirik akan Allah Subhanahu wa taala. Ni jahil sangat. Ni memang jahil. Tapi orang share seumpama ni. Ingat macam mana share. Share hak benda sebenar besarlah pahala. Share benda hak terpesong, beratlah. Dari nampak tuan guru jahil sangat, kita nak nilai mana tuan guru, mana tuan jahil. Tu tuan jahil gitu, bukan tuan guru salah sangat-sangat. Tengok macam sini. Tak ada nafsu. Tak ada Allah sini, tak ada bicara Allah. Bicara nafsu. Nafsu makhluk. Nafsu memang sudah tabiat dia gitu dah, perangai dia gitu dah, peseng dia gitu dah. Tak ada semuanya qada. Dan ni kata diperangaikan, dimajbulkan, ditabiatkan. Hak tu pada zahir gitulah Tuhan jadikan nafsu. Tapi hak nafsu seumpama tu Tuhan jadikan. Setiap saat nafsu tu diperangai pada lawan kebajikan, itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, bukan diri nafsu tu sendiri. Tapi kalau kita bicara bab nafsu ni, kita akan sebut nafsu. Kita tak sebut qada. Kan ada ni. Maknanya kalau kita bicara betul-betul kitab ni, tak ada sebut qada. Nafsu semata-mata. Nafsu tu makhluk Allah. Jadi mana Allah di sini? Mana Allah? Tak ada sebut Allah ni. Makhluk. Majaz letak. Faham tak ni? Kena panggil syirik juga ni, kitab Minhaj ni. Saya sebut qada ni, kalau kita baca betul benar, nafsu lah. Pada ni nafsu. Kemudian nafsu tu nanti akan dikekang, dikawal dengan ketakwaan. Takwa tu boleh mengawal nafsu. Takwa pun makhluk Allah juga. Pada ni nafsu makhluk Allah. Nafsu ni akan dikekang, dikawal dengan takwa. Takwa pun makhluk Allah. Mana cerita makhluk belaka ni, tidak cerita Allah ni. Ada ni nafsu, takwa, nanti dia akan bicara, semua cerita makhluk. Tapi hakikatnya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak ada sebarang peranan. Tapi sandarlah, ni nafsu ni peseng ni. Tapi kalau ada ketakwaan, takwa boleh mengekang, boleh mengawal nafsu. Walah makhluk kawal makhluk pula jadinya. Itu majaz dia panggil, letak. Tak ada salah ni. Kalau letak kepada makhluk, letak pada asbab tu salah. Tak nak cakap lah kitanya. Tak nak cakap lah. Tapi orang hak kata sandar pada asbab ni syirik apa semua, dia hak syiriknya sebab dia sandar pada asbab juga. Orang suami pun sandar pada asbab juga. Kalau kata obat sembuh, dia kata syirik akan Allah. Orang yang sama pula kata vaksin mati, vaksin jadi renyok muka. Tu pun kalau kira makhluk juga. Orang yang sama sebut kata makan ubat sembuh, orang tak ada iman, tak ada tauhid. Orang yang sama juga kata kalau cocok vaksin akan mati, kalau cocok vaksin akan renyok muka. Orang yang sama. Adakah vaksin boleh bekah? Boleh pula cakap vaksin. Ni kata pening. Ini bukan tuan guru seumpama ni. Sekarang ni kalau cakap obat sembuh dikatakan syirik. Tapi orang yang sama menyatakan kalau cocok vaksin akan mati pada tempoh masa sekian. Vaksin boleh mematikan. Kalau cocok vaksin muka akan jadi renyok, herok mukanya. Adakah vaksin boleh bekah? Obat tak boleh bekah, vaksin tak boleh bekah, samanya. Tapi cakap obat sembuh salah. Cakap vaksin jadi mudarat bergang-bergang, hok dia cakap tu okey pula. Ana kata pening. Tapi orang suka hok pening gini sebab apa? Sebab ramai juga hok pening. Ada ke share hok pening seumpama tu. Orang pula atau pula saya kata atau buat apa benda gitu. Orang atau. Kalau nak bolehlah kita share. Allah tulis tuan guru. Bukan. Hok tu bukan sangat. Situ kita boleh nilai lalu dah. Itu bukan tuan guru, bukan. Boleh nilai lalu dah, bukan tuan guru. Sebab sandar kepada obat, sandar kepada makanan, sandar pada minuman pun tak boleh dah. Memang bukan tuan guru, memang jahil sangat. Itu hanya sandar pada sebab tak ada apa-apa pun.
Saya tanya dah dengan baba-baba. Kalau sana pada asbab ni salah syirik, baba pun ngiling. Dah dia cakap macam mana kalau dia cakap harian? Tak sana pada asbab. Memang sana pada asbab belaka. Kita sana pada asbab. Ha? Dah nak pergi masjid, nak naik benda, naik kereta. Berapa kereta boleh hantar ke masjid? Ha, kereta tu asbab. Dah kereta tu ada minyak dah tu. Isi dah malam, penuh dah. Tak ada benda dah. Berapa? Minyak boleh hantar kita masjid surah. Minyak yang boleh menggerakkan kereta. Semua cakap asbabnya. Ha, ni pelik ni, mensyirikkan orang, cakap benda yang sama. Yang suka share pula nak mensyirikkan orang, dia pun cakap benda yang sama juga. Itu dia pelik lah. Tu gua kata dah. Dia tak cakap asbab ke? Lapar mana kedai, jumpa kedai, lega nampak kedai. Dah lapar dah ni. Orang ni. Dah nampak kedai kan? Allah mujur jumpa kedai, kita lapar. Ke ni? Memanglah. Memang dia ni cakap asbab dan memang yakin pada asbab. Yakin pada asbab. Contohlah yakin pada asbab ni. Berpegang Allah Ta'ala. Orang berpisah perut kita. Takut tak? Takut tak berpisah perut kita? Orang nak ropok. Bukan curi tu ropok panggil tak. Jadi berpisah perut tu ropok. Bukan curi. Curi nak ambil senyap. Dia berpisah perut kita. Dia minta barang kita. Takut tak? Takut tak? Takut. Takut berapa? Takut boleh pisah. Tu apa pisah? Pisah makhluk tak bekas. Takut apa? Mana kalau dia dia tikam tu tembus tak? Oh, tembus lah pisah ni. Yakin tak pisah tu tembus? Oh, yakin. Waktu muka pucat takut. Oh, yakin ke makhluk? Makhluk tak bekas kan? Yakin tu asbab. Faham tak ni? Bukan yakin berpegang pisah tu yang menembuskan perut, bukan. Tapi orang berpisah perut, orang ada muka pucat lesi, pucat lesi. Gitulah. Pucatlah mukanya. Beri habis ni. Benda ni nak beri habis. Ambil. Sebab apa? Pisah tu. Sebab apa? Yakin pisah tu boleh mematikan. Lah pisah. Yakin ke makhluk dah. Yakin asbab tapi pegang tetap qada. Cuba kalau orang nak minum racun. Mana? Lawan ke tak? Lawan ke tak? Orang nak minum racun, lawan ke tak? Oh, lawan ah. Apa? Racun tak boleh mematikan. Hak kisah Nana Khalid Al-Walid tu. Khalid Al-Walid minum racun, baca bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi syai'un fis samawati wal ardh. Racun tidak membunuh pun Khalid Al-Walid. Radhiyallahu anhu. Dah sama juga pisah. Tengok Nabi Ismail AS tu. Tak ada putus, tak ada luk-luk pun sembelih ya. Pisah pun tekok-tekok lah tempat yang paling lembut. Tapi tak ada luk-luk pun. Ada ni. Tapi kalau orang nak paksa minum racun, memanglah berlawang sungguh-sungguh lah. Sebab apa? Sebab yakin minum racun mati. Kena yakin. Yakin tak minum racun mati? Yakin sebab tu lawang. Lepas tu yakin kepada makhluk. Berpegang pada makhluk? Tidak. Berpegang qada. Tapi yakin tak pada makhluk tadi? Yakin. Tapi salah ke tak? Tak. Ada ni. Itu contoh. Kata berat-berat orang sekarang ni. Macam kita sekarang ni, nafsu makhluk. Kekang dengan takwa, hakikatnya takwa pun makhluk. Jadi nafsu ni diperangaikan, ditabiatkan atas lawan kebajikan. Maka berkehendak ia nafsu tiba-tiba pada ketika nafsu yang seumpama tadi kepada bahawa mengkekang akan dia. Berkehendak hamba kepada bahawa mengkekang akan dia akan nafsu dengan kekang takwa supaya tinggal oleh nafsu baginya, maka tiada putus nafsu daripada jalan ibadah, dan supaya mengikut nafsu bagi hamba. Nafsu ikut hamba. Yang mana kosak hamba adalah beribadah kepada Allah. Maka tiada melampaui oleh nafsu akan hak nafsu. Maka dipakai akan dia. Maka diguna akan nafsu pada yang patut. Mana yang patut? Perkara yang maslahah pada agama, dan yang cerdik. Apa cerdik ni? Perkara yang dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala,
dan ditegahkan akan dia akan nafsu, ditegah daripada kebinasaan, dan daripada fasad. Ada dan suti tu, daripada kebinasaan dan daripada fasad. Daripada kebinasaan dan daripada fasad. Kebinasaan, fasad tu samalah. Kebinasaan, fasad ni panggil kerosakan. Maka diambil oleh hamba tiba-tiba pada memutus akan dia akabah ini dan minta tolong ia hamba dengan Allah Subhanahu wa taala atas yang demikian itu, atas memutus akan akabah awaik dan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.